rasa tidak terlewat lagi kita nak mengucap terima kasih pada Allah di atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bermula daripada kita wujud sehingga sekarang, malam ni, detik ni. Ada orang boleh bangun pagi tak ada, Selasa tak ada masalah. Saat ni tak boleh sebut Alhamdulillah lagi. Cuainya kita, manjanya kita, Allah Ta'ala manja sangat kita sehingga lupa nak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bimbang kalau perangai lagu ni kita duduk amal. Nikmat Tuhan duduk makan tiap-tiap hari, tapi kita walau tak nampak kufur dengan nikmat Tuhan. Takut-takut Tuhan tarik nikmat tu. Maka pada masa tu kita akan rasa menyesal. Katanya ulama, bersyukur ini qaidul mawjud wa saidul mafqud. Bersyukur ni kita ikat benda yang ada dah. Kesihatan, ilmu, gapo-gapo hak Tuhan beri kepada kita, dengan bersyukur seolah-olah kita ikat benda tu tak pergi ke lain dah. Dan saidul mafqud, kita cari pula benda hak tak cukup lagi, dengan bersyukur Tuhan akan tambah lagi. Jadi tugas seorang manusia, antara keistimewaan umat Nabi SAW adalah pada hari kiamat diberi gelaran puak-puak kita ni dipanggil ummatul hammadun, umat yang sangat suka menyebut Alhamdulillah. Dan bendera Nabi pada hari kiamat, benderanya nama liwaul hamdi, bendera kepujian. Siapa dia suka puji Allah Ta'ala, suka puji Nabi Muhammad, bendera tu lah dia duduk bawahnya. Siapa dia lagi duduk bawah bendera Nabi? Semua nama Nabi. Adam wa madunahu tahta liwa'i, katanya Nabi. Nabi ada dan semua Nabi-Nabi, wali tak sedok kira, Nabi-Nabi pun berteduh di bawah benderaku. Maka kalau kita nak ikut jejak para-para Nabi, para-para wali-wali, para-para kekasih Allah Ta'ala, maka sukalah puji Allah Ta'ala, sukalah puji Nabi Muhammad. Maka dalam majlis ini tak ada kita puji orang, tak ada kita puji kumpulan, tak ada kita nak naik orang lain, nak naik Allah dengan Nabi Muhammad. Kerana kalau kita nak naik orang lain mungkin molek sebentar, lipat jaga-jaga. Tapi kalau kita nak naik Allah dengan Nabi Muhammad, tak tipu dua orang ni. Tentu dah kata dia akan tarik kita kepada syurga dia. Mana kalau kita nak naik kumpulan lain, ikutlah atas nama agama ke apa, maka kadang-kadang dia bawa kita kepada kebenaran, kadang-kadang dia tarik kita leceh sekali dengan dia. Jadi lebih-lebih lagi pada akhir zaman, pada zaman fitnah. Apa maksud zaman fitnah? Kerana pada masa itu kebenaran nampak seperti batil, kebatilan nampak seperti kebenaran. Ya tak sebut zaman penipuan, kalau nipu ni nampak cokeng. Tetapi fitnah ni kita jadi keliru. Akhir zaman ni rupa agama tu banyak. Maka kalau silap pilih terkeliru kita. Bahkan Nabi sebut 73 golongan akan berpecah umat Nabi Muhammad dengan rupa agama belaka. Bukan mari pakai seluar carik, kalau seluar carik kita tak petai lagi, kita tak ikut. Mari dengan jubah, mari dengan serban, mari dengan ngajar, mari dengan gapo. Maka berhati-hatilah. Nah, kalau kita tidak ikut panduan ulama, maka kita akan tersesat. Sekalipun dengan rupa agama. Bahkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Mu'tazilah, bapa Mu'tazilah Wasi bin Atta Ali Al-Jubba'i itu, kalau dia wujud lagi zaman sekarang ni, secara orang akan kata dia wali. Tahajud tak pernah tinggal. Dakwah orang masuk Islam 70,000 orang. Kita orang hok dalam Islam kita dok kata kafir lagi. Dia ni ajak orang kafir betul-betul masuk dalam Islam 70,000 orang. Tengah hari poso, mengajar siang malam, tetapi dia sesat.
Hak ni kalau kita tak ikut panduan ulama, rupa-rupa ini akan menjadi fitnah bagi kita. Pegailah kata-kata ulama. Bahkan zaman sekarang Quran dan hadis kalau silap pegai jadi sesat. Bukan salah di Quran, bukan salah di hadis, tetapi di syarah dia. Nah, ramai orang kata kita pergi Quran dah, kita pergi hadis dah. Kalau tidak dengar syarah daripada ulama, nescaya orang tu jadi sesat. Berapa banyak cerita kita baca Quran ataupun hadis silap baca baris. Silap baca baris dia. Sesat barak tak tahu alif jatuh. Jadi kita alhamdulillah dalam fiqh kita ikut ulama, nama dia Al-Imam Syafi'i. Kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, cara Imam Syafi'i. Cara faham Imam Syafi'i. Manakala di dalam tauhid kita ikut Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Quran ni banyak. Mu'tazilah baca Quran, Syiah baca Quran, Wahabi baca Quran, tetapi faham tu lagu mana. Berhati-hati pakaian tidak dapat membela kita di hadapan Tuhan kalau kita sesat. Cuba tengok Syiah tu serba besar mana, jubah besar mana, janggut sama besar dengan perut dia, besar tak besar, tapi ada nilai kau tak sesat dia. Cuba tengok Wahabi, tak kecek dengan guysnya, tak pakai piyuh, pakai jubah, dahi kita, tapi sesat. Maka benda-benda lagu ni lah perlu kepada kita belajar lagu mana nak cari jalan kepada Allah Ta'ala. Carilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jumhur ulama tak sudut bimbel lah. Ulama-ulama ni akan bawa kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tasawuf pula Junaid Al-Baghdadi. Sebagaimana kata-kata ulama antara kata-kata masyhur ni. Dia kata kalau hamba tengok Rasulullah berjalan ke kanan, Rasulullah pergi ke kanan. Dan hamba tengok guru hamba berjalan ke kiri, nescaya hamba akan ikut guru hamba lagi daripada Rasulullah. Kita sekali dengar kakak ni tak asuk sungguh ke tok guru dia. Tok guru dia belah kiri, Rasulullah belah kanan, ikut tok guru dia lagi sebelah kiri. Tu kata-kata orang yang mengerti faham kata-kata Nabi. Kita kalau kita kata Rasulullah kok kanan, guru kita kok kiri, kita belah kok kanan lah Rasulullah guru kita. Hak tu orang tak mengerti fahami Rasulullah. Kerana apa? Kerana hak Rasulullah kita tak faham. Hak guru kita tu patut kita ikut. Kerana fahami guru kita dengan fahami kita memahami Rasulullah jauh bumi dengan langit. Kita nampak Rasulullah ayat nak pergi kok ni. Guru kita syarah nak pergi kok ni. Ikut guru kita kerana dia ulama, dia orang alim. Jangan ikut hak Rasulullah direct. Apa? Kita tak faham, takut fahami kita lagu tu pergi kok ni. Sebenarnya Rasulullah nak tunjuk ke kiri sebenarnya. Maka timbul istilah kalau Rasulullah ke kanan, guru hamba ke kiri, hamba ke kiri lagi. Hamba ikut pahal guru hamba lagi. Kerana berapa banyak orang sesat dengan nas Quran, dengan nas hadis. Bukan baca kitab Taurat, bukan baca kitab Zabur, bukan baca kitab gapo. Jadi kita alhamdulillah dah duduk suasana agama, dah duduk dalam tempat comel, dah tekak benda lagu ni. Siapa kita mati tak suruh bimbel lah orang duk kata gajah rimah bewak serati pun kita duduk dalam dandasi agama, duk puji Allah, duk puji Nabi Muhammad, tak suruh takut. Katanya ulama sufi, iza wajadtallah fala syai'in fat, iza fatallah fala syai'in wajaddah. Apabila mu boleh Tuhan, tak ada benda yang terlepas daripadamu. Apabila mu tak ada Tuhan, tak boleh Tuhan, tak ada benda sebenarnya boleh kat mu. Maka gapo kita selamat hidup kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Muhammad. Nak pergi ke Allah Ta'ala banyak lagu, ada hak ni lagu. Sejalan saja hak selamat. Semua pintu dituntut kepada Allah, semua pintu kena tutup belakang kecuali pintu Muhammad. Lalulah pintu dia, insya-Allah dapat nampak Tuhan dengan sempurna. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan majlis lagu ni banyak lagi secara khususnya di negeri Kelantan. Kalau boleh sekelo jalan ada majlis, sekelo kalau boleh biar selok gulawe. Tak payah kecek dengan popok dia, tak payah wi hujah sebab ulama wi hujah habis ring dah. Maka lo ni cara pendekatan kita nak berlawan dengan pok dia, jangan debat mulut rugi masa.
Kita buat. Dia kata buat mulut bidak. Kau buat. Siapa selok sorang dia buat hospital. Nah, jadi kita tak usah guna mulut kita, ilmu kita kalau berdebat jadi mazmumah naik perasaan jadi supaya dia perangai. Nah, jadi kita hidup dengan keadaan kita, hak kita buat ni ada hujah tu, ulama buat mari dalil tu. Jadi hak dia duk ajak debat tak sudut ikut, tak sudut cara, tak sudut gapo, semakin dia kata molek ni mengarut semakin tu kita buat nah. Lagu tu. Jadi alhamdulillah lah, mudah-mudahan Allah Taala kekalkan perasaan kita nak tuju Allah Taala supaya perasaan mahabbah kepada Allah dan Rasulullah bertambah dalam hati kita dengan bertambahnya majlis-majlis lagu ni. Kalau boleh siapa dia ada kekuatan, ada kumpulan buat di tempat dia. Seramai mungkin, sebanyak mungkin, bila-bila masa tak ikut naik. Nah, video seorang penceramah yang menyebut kalau Nabi pilih jalan ke kanan, tok guru dia pilih jalan ke kiri, maka anak murid kena pilih ikut jalan tok guru dia. Alasan dia kerana anak murid tu ilmu dia tak sampai macam mana tok guru dia faham apa yang Nabi nak. Jadi apa pula pendirian Datuk? Macam mana Datuk kita nak betulkan keadaan ni? Wallahu taala, serah kepada Datuk Mufti untuk jawab persoalan ni. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Pertama tuan-tuan, kita ni di Perlis ke di mana ke, kita syukur atas nikmat sunnah. Nikmat sunnah. Sentiasa Allah dan Rasul itu di atas batu jemala kepala kita. Bila qala Allah, qala Rasul, sami'na wa ata'na. Kata al-Imam Ibn Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Kan? Ilmu itu apa yang qala Allah dan qala Rasul. Duka cita kebelakangan ni ada golongan yang dia mengaku dia ahli sunnah dan dia kata Perlis ni bukan ahli sunnah. Tapi ahli sunnah dia tu ikut tok guru, dia kata. Kalau tok saya pun tengok tadi orang hantar. Dia kata ikut ilmu depa ni, kalau tengok Nabi masuk kanan, tok guru masuk kiri, ikut tok guru jangan ikut Nabi. Sebab tok guru lebih faham, kita tak faham. Itu seorang penceramah agama yang mana dia duk ceramah macam-macam dah sebelum ni dan duk tepuk dada mengaku bahawasanya dia ahli sunnah dan orang lain tu kalau kritik dia jadi wahabi. Macam tu ke ahli sunnah? Ahli sunnah, ahli kepada sunnah. Tuan-tuan, tok guru siapa hak paling besar sekali? Nak habaq tanya, tok guru mana yang besar? Ada besar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Al-Imam Ibnu Athir dalam Al-Kamil fi Tarikh disebut Abu Bakar Siddiq bila naik jadi pemerintah. Apa dia ucap? Wallitu alaikum walastu bi khairikum ayuhan nas, wallitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu fala faqawwimuni. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu wa in asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li. Wahai manusia, aku telah dilantik menjadi pemimpin kamu. Aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Itu rendah diri dia. In ahsantu fa'inuni. Jika aku betul baik, tolong aku. Wa in asa'tu faqawwimuni. Jika aku tak betul, salah, tolong perbetul. Dia tak kata hampa siapa? Aku Abu Bakar tau. Dalam Quran ada, idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua berada dalam gua, ketika dia berkata pada sahabatnya, jangan duka cita, Allah bersama dengan kita. Abu Bakar, dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Semua Nabi kerja sebut Abu Bakar dan Umar aja. Abu Bakar kata, wa in asa'tu faqawwimuni. Jika aku silap, tolong betul aku. Taatlah aku selagi mana aku taat Allah dan Rasulnya. Jika aku menderhakai Allah dan Rasulnya, jangan kamu taat pada aku. Tu Abu Bakar. Ni dia kata ikut tok guru, tak payah ikut Nabi. Dahsyat. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam syariah. Nabi hantar satu pasukan petrol
Wa ammara alaihim rajulan min ansar. Nabi lantik satu orang ketua di kalangan Ansar. Ni Nabi ni dia hantar pasukan-pasukan ni nak pi tengok peninjau Dia Nabi lantik satu orang daripada Ansar. Dalam riwayat sebut dia itu adalah Abdullah bin Huzafah. Sahabat Nabi. Nabi wa amarahum an yuti'u, dan Nabi memerintahkan supaya mereka taat kepada dia. Bila sampai ke sana, mereka duduk di medan, mereka ni buat macam mana tahu. Abdullah bin Huzafah ataupun lelaki daripada Ansar ni naik angin. Dia marah, dia kumpul kayu api, dia bakar kayu api tu menyala, dia suruh, dia kata qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni. Nabi telah perintah kamu supaya taat pada aku. Hampa masuklah api ni. Hampa masuklah api ni. Nabi kata hampa taat pada aku kan? Aku Nabi yang tu Nabi lantik. Hampa masuklah api ni. Kamu masuk dalam api ni. Sahabat-sahabat hak duduk pun ni fikir. Betul juga, Nabi lantik dia. Wa amara alaihim, Nabi lantik. Wa amarahum ayuti'u, Nabi perintah supaya taat dia. Dia kata, alam ya'murukum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni. Takkan Nabi perintah kamu suruh taat aku? Apa kata taat? Dalam mereka nak masuk Nabi duk fikir mereka kata, qad tabi'na an-nabiy sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar afanadkhulaha. Kita ni ikut Nabi sebab nak lari daripada Nabi, takkan kita nak pergi masuk Nabi pula. Ada yang kata dalam duk kata api duk pertama tak masuk tu, padamlah api tu. Kawan ni pun sejuklah, tadi marah, ada orang kaki baran, tak suruh dah. Bila balik pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Lau dakhaluha ma kharaju minha abadan innama ta'atu fil ma'ruf. Dalam riwayat Bukhari, kalau mereka masuk ke dalamnya, mereka tak boleh keluar lagi selama-lamanya, yakni matilah. Sesungguhnya taat itu hanya kepada yang ma'ruf. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau yang Nabi lantik, Nabi suruh taat, dia buat tak kena, kita tak payah taat. Macam mana orang boleh habaq kata kalau Nabi pi kanan, tok guru pi kiri, kita ikut tok guru, jangan ikut Nabi? Dan hak pengikut dia kat bawah tu dengan serban kemas apa semua, orang kata yang ni lah ajaran sampai ke makamnya. Macam mana tu? Ini adalah puncak sesat atas sesat. Walaupun nampak macam simple, mungkin dia akan bagilah takwilan. Dia kata kerana tok guru lebih faham nas daripada kita. Tok guru lebih faham nas. Nabi itu sendiri dalil. Nabi itu sendiri dalil. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah lagi wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul dzalika khairun wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri. Hak ulil amri dia tak ulang dah perkataan taat, maksud berkait. Ulil amri pemerintah. Al-Imam Syafi'i sebahagian dalam kitab dia menyebut mereka yang dilantik oleh Rasul, pemimpin, dia nak kait. Sebahagian para ulama kata ulul amri itu para ulama. Tapi dia tak ulang ati'u. Sebab apa? Fa in tanaza'tum fi syai' fa in tanaza'tum fi syai', jika kamu berselisih dalam satu perkara, ikut tok guru kah? Faruddu ila Allah, faruddu ila Allah war rasul. Balik kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman dengan Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah sebaik-baik tempat. Itu sebaik-baiknya, zalika khairan wa sebaik-baik yang paling baik dan sebaik-baik tempat kembali. Itu Quran kata.
Mai macam ni ajaran, tapi herannya ada orang ikut dan orang bela pula. Depa ni tak faham, geng depa ni hak duk kata ikut Nabi ni geng Wahabi je. Depa nak ikut sangat suruh naik unta. Perkataan dia tu mungkin ringan pada lidah dia dan syok dia tulis. Tapi dia berat di sisi Allah Azza wa Jal. Kena istihza dengan orang yang menyatakan ingin mengikut Nabi SAW. Kita tak ada masalah, orang nak tiru, tuduh lah. Tetapi perkataan itu akan dibawa di hadapan Allah Azza wa Jal. Kerana mempersendakan orang-orang yang mengikut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tuan-tuan, hati-hati dengan perkara-perkara yang seperti ini. Di dalam sebahagian golongan sufi yang melampau, supaya saya sebut ada yang tak melampau, yang sangat melampau. Dia kata kun amama syekhika kal mayit amama al-ghasil. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mana mayat di hadapan orang yang memandikan jenazahnya. So tak usah buat apa, tok guru kata apa pun jangan petikaikan dia. Itu yang berlaku macam-macam tu. Ini ni permulaan hak nak pi pelik-pelik. Itu yang bagi bini kat tok guru, bagi macam-macam. Dia mula, kita jangan tanya. Barang siapa yang banyak bertanya maka lemahlah imannya. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang tanya dia. Hatta Nabi SAW, sahabat tanya dah. Walaupun riwayat itu mursal, Habab bin Munzir kata, "Hadhihi manzilatun anzalakah Allah am harbun wa ra'yul makidah?" Tempat yang Nabi pilih ni Tuhankah yang pilih ataupun yang ni sebenarnya sekadar perancangan ataupun tipu perangan, tipu daya peperangan dalam perang Badar. Riwayat ini irsal. Tapi Nabi kata tak ini pandangan. Dia kata kalau macam tu kita pergi ke depan. Dia bagi pandangan. Nabi kata asyiruni ayyuhan nas, bermesyuarat dengan aku wahai sekalian manusia. Nabi SAW, mai dia kata kita ikut je tok guru kata apa. Blind imitation. Yang tu orang panggil ikut mengkhinzir buta. Ini bercanggah dengan apa yang diajar dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, wallahu taala. Mohon pencerahan dari ustaz. Saya yang selalu ikut kuliah ustaz sudah faham maksud ustaz. Tapi bagi anak muda yang baru nak kenal agama mungkin terkeliru dengan maksud ustaz. Pertama terima kasihlah kerana tengok ambo kecek semalam. Ambo nak royak masalah ambo ada wak kenyataan kata kalulah Rasulullah. Kalau kita nampak ambo dok kecek semalam tajuk memahami nas ayat Quran dan hadis. Tajuk ambo kecek semalam nak faham nas ayat Quran dan hadis. Kerana ramai kumpulan dalam Islam silap faham nas sumber Al-Quran dan hadis. Maka kita kena faham nas Al-Quran dan hadis menurut ulama, bukan menurut nas tu sendiri. Nah tu kadang-kadang kita faham lagu ni. Apa ulama syarah maksud lagu ni? Ayat Quran kata huwal awal wal akhir. Tuhan awal, Tuhan akhir. Manakala ulama syarah Tuhan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah bercanggah dengan Tuhan pula ulama syarah. Ayat Quran kata kok kanan. Tuhan ada awal, ada akhir. Apa ulama mari syarah Tuhan tak ada awal, tak ada akhir? Kiri pula. Kita nak pegang hak kita faham ke hak ulama faham. Maka timbul istilah orang-orang sebut, ulama-ulama kata, kalau hamba tengok Rasulullah ke kanan. Guru hamba ke kiri, hamba ikut guru hamba lagi. Sebab apa? Bukan kata Rasulullah tu salah. Tetapi kita nampak ayat ataupun nas ataupun hadis ni kata macam ikut kanan. Apa guru kita faham ikut kiri? Ikut kiri sebenarnya. Seperti nas ayat Quran saat ni. Tuhan kata ada awal ada akhir. Ulama mari kata Tuhan tidak ada awal tak ada akhir pula. Kita kena nampak kanan kiri. Pas kalau kita ikut kata Tuhan ada awal ada akhir tidak kau selok. Tidak kau jadi punah. Maka kita ikut siapa dia pada masa tu? Ikut faham ulama. Ayat Quran itu tetap ikut, Nabi tetap ikut tapi menurut faham guru kita. Kerana kita tak faham ayat Quran banyak benda. Kita akan sesak kalau kita direct dengan Nabi.
Kita kena ikut guru kita. Bukan kata ikut ulama tinggal Nabi, bukan ayat tu maksud lagu tu nak royak pahame lah ni. Sebab ramai Wahabi duk baca Quran, Wahabi duk baca hadis, Wahabi duduk Mu'tazilah, Syiah, tapi sesat berlaku. Apa dia ikut Quran hadis apa tak ikutnya? Patut ikut Wahabi lah. Berarti hamba kata kalau ikut nampak, hamba nampak, kalau kita nampak Rasulullah ke kanan, guru ulama kita ke kiri, kita ikut ke kanan, Wahabi kita. Nah, zahir pegang lagu tu. Jadi Wahabi lah jawapan ni. Jadi gegelah hamba kecek lagu tu kata hamba hina Rasulullah. Jadi ngamuk pok dia pula nak bela selama keni duduk tak suka Rasulullah, naik Syekh Rabbana pula. Dia kata Muhaizak ni pula menghina, memperlekehkan Nabi. La ilaha illallah. Bila masa kita duduk naik Nabi Muhammad, kalau dia mungkin duduk perlekeh, duduk nampak biasa Nabi Muhammad. Tiba-tiba dia mengamuk pula naik Syekh Rabbana, nak puja-puja pula Nabi. Baguslah perasaan nak puja Nabi, kita suka lah lagu tu. Bela Nabi. Biarlah demo Wahabi, kena bela Nabi kuana-kuana. Biarlah demo selama keni tak bela, hari ni yang nak bela, nampak macam nak bela. Tak apa. Kita moleklah lagu tu. Lagu tu lah. Jadi Wahabi ni tunggu isu saja. Makanan dia isu saja. Manusia kalau makanan dia lagu tu tak lambang, tak lambat. Temulah geruh dia. Bukan makanan kita isu orang. Ni dok cari tengok video, tengok gapo, bukan nak cari petunjuk, bukan nak kenal Muhammad, bukan nak kenal Allah, nak cari kelemahan orang. Boleh lah, tak ada masalah gapo. Mojo pok dia tak hidup zaman Nabi. Allah Rabbi. Kalau tidak habis Sayyidina Abu Bakar, tak boleh gerak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman sudah habisnya kata pakak-pakak. Faham dia? Hamba tak kata lagu tu, nipu kohong. Tu tengok kat Khawarij tu, Wahabi zaman Rasulullah. Rasulullah dia tegur lagi. Sahabat tu mesejnya. Sahabat Allah darah bagi dia. Lagu tu. Dia kata Quran hamba lebih biasa. Semaya hamba lebih biasa. Nabi sebut lagu dah. Kumpulan dia lagu tu dah. Dengan Rasulullah dengan sahabat. Bah kita ni. Boh tapak kaki popok dia lah. Memang tradisi dia dah. Siapa dia yang dibenci oleh Wahabi hak tu hak betul. Jadi tak usah terpengaruh lah dengan isunya. Isu ni isu Wahabi. Tak usah duk bimbang. Tak usah buat gapo dia, pok kita peheda, sek kita jasa pecah. Lagu tu. Anak sebenarnya malah jawab tapi dia demo suruh jawablah. Ambil hati orang. Benarnya kalau isu Wahabi buat, hamba tak layan sebenarnya, buat habis masa hamba. Hamba banyak lagi. Nak buang, nak berderak, nak gapo dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.